Assalamualaikum, hai guys. Amin Idris. Kita bertemu dalam episod pertama program Klinik Santai. Kita membincangkan tentang kesihatan dan juga persediaan untuk berhadapan dengan perkara yang tak disangka ataupun orang sekarang sebut unthinkable. Dan kita bawakan secara live, secara eksklusif di Great Eastern Takaful, di Facebook dan juga TikTok. Dan pada anda semua, bila kita bercakap tentang masalah kesihatan, kita membawakan penyelesaian untuk kita menjaga persiapan diri dan juga keluarga. Bukan hanya untuk kita semata-mata. Dan menariknya, bila bercakap tentang klinik santai, pastinya kita ada hadiah untuk anda semua. Dan bagi anda yang menonton di TikTok, tak payah kalut untuk bagi hadiah, bagi gift kat kita. Kita akan bagi gift kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan anda memberikan komen di TikTok dan juga di Facebook. Dan kita akan pilih 10 soalan terpilih dan anda layak untuk mendapat hadiah berupa e-voucher di kring, iaitu e-voucher Shopee. So, siapakah tetamu kita pada hari ini? InsyaAllah mereka semua bukan kaleng-kaleng. Kita bersama dengan pertama sekali, iaitu Dr. Mala. Apa khabar Dr. Mala? Sihat-sihat saja hari ini. Hari ini saya teruja dan rasa hebat sebab bersama dengan panelis yang hebat-hebat. Punyalah banyak hospital dan klinik saya dah kerja. Kali pertama saya nak kerja di klinik santai. So excited. Rare kan? Tapi yang pasti sebiji macam dalam video, dalam YouTube sama suara. Memang saya tu bukan Memang orang betul lain. Okey, dan di sebelah sana kita bersama dengan Head of Claims Great Eastern Takaful, Puan Nurul Hisan Hamzah. Betul ke saya sebut namanya? Ya, betul. Punya saya rehearsal takut salah sebut tu. Sihat tak? Sihat. Terima kasih kerana saya sangat gembira berada di sini untuk sharing kita pada hari inilah. So inilah orang yang menguruskan claim Okey, dan di sebelah kiri saya iaitu Puan Siti Hajar Muhammad Fahmi aka Ija. Betul ke saya sebut? Yes, correct. That's my name. Alhamdulillah, saya diapit dengan two beautiful Iron Ladies here. Dan juga diapit dengan seorang kumbang dekat sini. Iron Lady bersama Iron Man, boleh? Oh, sebiji bersama Iron Man. Okey, kita hari ini nak sembang tentang kita nak melihat takaful daripada kacamata doktor dan juga ejen dan juga claim. Okey, saya nak tanya mula-mula sekali kepada Dr. Mala sebab bercakap tentang kesihatan. Kita terkadang bila makan tu kita makan je. Sebab orang kata apa? Selagi hidup kita makan. Enjoy kan? Menyebabkan kadang-kadang ada yang kena darah tinggi, kencing manis, sakit jantung kan. Jadi kita tak ambil berat soal kesihatan. Soalannya, kenapa penting sangat kita jaga kesihatan? Khususnya bukan untuk kita semua tapi untuk kebajikan keseluruhan orang ramai. Doktor, jawab sikit. Saya nak dengar sebiji macam dalam YouTube. Silakan. Okey, saya rasa lepas pandemik ni lebih mudah untuk orang faham bahawa kesihatan ni adalah aset yang paling penting. Kalau tak ada kesihatan, kamu tak boleh cari ekonomi. Sebab dah kena gitu kan? Dah kena hari tu. Dah lockdown, dah buat dalgona coffee, dah terperuk dalam rumah berbulan-bulan, dah raya tak balik rumah. Jadi kita dah tahu nilai dan juga kepentingan kesihatan daripada pengalaman sebelum ni. Jadi kalau sebelum ni doktor nak membebel tu rasa penat sikit lah sebab orang nak faham tu susah. Saya rasa lah ni dia orang dah nampak dah dengan kacamata sendiri, lebih mudah untuk mereka faham bila saya kata yang pertama sekali kesihatan adalah kebebasan. Jika kamu tiada kesihatan, nak makan pun tak ada kebebasan. Contohnya orang yang kena kencing manis. Yalah kamu dah makan kan sampai kena kencing manis. Bila dah didiagnose kencing manis, kena bergantung kepada ubat, dah kena ikat mulut. Dah tak boleh nak enjoy you punya pulut, you punya rendang. Bila tengok orang makan manis kita yang tersakiti. Tersakiti tu satu, lagi satu geram macam aku suka donat tu. Haraplah dia dapat celik lepas makan donat tu kita pula sakit hati kan. Because kita hilang kebebasan. So yang pertama sekali, kesihatan adalah kebebasan. Kamu nak travel, kamu nak hiking, kamu nak pergi overseas, nak pergi trip ke mana-mana. Tulang kena kuat, joints kena kuat, pinggang kena kuat. Ya, jadi nak bawa diri ni kan. Jadi kalau kena yang sihat. Islam nak sujud, nak rukuk semua perlu pinggang yang kuat semua. Betul. Jadi sebab tu saya nak bawa kepada poin kedua, kesihatan adalah ketenangan. Bila kamu sihat, kamu akan tidur malam dengan tenang. Kamu dapat bersosial dengan tenang, kamu dapat beribadat dengan tenang, kamu dapat berbakti dengan tenang. Contohnya, cikgu. Untuk kamu menjadi cikgu tu adalah passion kamu. Kamu nak mengajar, kamu nak grow a whole generation menjadi generasi yang lebih bijak dan untuk berbakti kepada generasi akan datang. Tetapi untuk cikgu tu mengajar, dia kena sihat. Suara dia kena sihat daripada... Yelah, mengajar kong batuk, ya Allah. Correct. So, kesihatan adalah ketenangan. Kalau kita nak dapat tidur malam yang tenang, kita kena sihat.
Kalau kita nak bangun esok pagi tanpa memikirkan ubat apa nak makan, hospital mana nak pergi follow up, hari ni kena masuk dalam terowong MRI, macam-macam tau. Kalau datang hospital ni macam-macam, alamak hari ni kena cocok 3-4 kali. So, yang kedua, kesihatan adalah ketenangan. Tanpa kesihatan, kamu akan hilang ketenangan. Tanpa kesihatan, kamu akan sedar bahawa tak kisah whatever you ada dalam hidup. Duit, aset, wang, keglamoran, kemewahan, jawatan, whatever you ada. Tetapi kalau tak ada kesihatan, kamu akan hilang ketenangan. Itu yang kedua. Dan yang paling penting, yang ketiga, kesihatan adalah kekayaan. Bukan dari segi rumah ataupun kereta ataupun fixed deposit dalam bank kamu, tidak. Kesihatan adalah kekayaan sebab ia memberikan kamu ruang untuk menjana pendapatan. Kamu boleh menjadi produktif, kamu boleh menjadi ahli dalam masyarakat yang boleh generate the economy. Boleh tolong orang pula. Betul, kamu boleh bantu orang, kamu boleh menjadi useful kepada keluarga kamu sendiri. Kalau kamu hilang kesihatan, bukan sahaja kamu tidak dapat menjana pendapatan, kamu tidak boleh menjadi produktif. At the same time, anda akan menjadi beban sama ada kepada orang lain ataupun kepada sistem kesihatan, ataupun let's say lah kamu tak membebankan sesiapa pun, anda sendiri akan rasa terbeban. Ya, dan zaman sekarang ni saya rasa dah tak ada kita nak sorok-sorok dah ya. Bila kita bercakap tentang kesihatan, kos yang terlibat dengan kesihatan tersebut ni bukan sekadar rawatan untuk penyakit tersebut, tetapi akses untuk pergi dapatkan rawatan, berada di situ, hilang pendapatan pada hari-hari yang kamu terkandas di hospital untuk rawatan dan sebagainya. Semua itu adalah pendapatan. It's economy. So, kesihatan adalah kekayaan. Kalau kamu hilang kesihatan, nampak macam alah satu aspek je doktor-doktor ni tak bebel pasal kesihatan. Orang nak beli rumah, nak beli kereta, sibuk cakap pasal kesihatan kan, marah dengan doktor kan. But trust me, bila anda hilang kesihatan, kamu akan sedar bahawa benda lain semua you boleh dapatkan dengan pelbagai cara ke, kabel ke, benda-benda lain, orang lain tolong you boleh dapatkan. Tetapi kesihatan, hanya anda yang boleh dapatkan untuk diri anda, kekalkan untuk diri anda, dan jika anda tidak menjaga kesihatan itu dengan baik, maka anda akan menjadi beban sebab orang lain pula yang kena tolong jagakan anda, dan kesal ketika itu, sorry to say, dah terlampau lambat. Health, orang putih kata health is wealth. Ya, usah malam-malam ni jadi cakap orang putih doktor. Tapi doktor sebut tadi, jangan tunggu terhantuk bawah tengadah. Betul. Kan, apatah lagi kekayaan adalah kesihatan. Apa guna duit banyak, nak makan seafood tak boleh, gout. Kan? Betul. So kita kena check. Okay. Exactly. Bercakap tentang pemeriksaan berkala ni. Benda ni kena kat saya tak? Saya pun dah lupa bila kali terakhir saya check doktor. Alamak. Macam kena lempang ni kan. Komen guys. Sila komen guys kan. Berapa kerap dan kenapa penting kesihatan berkala ni khususnya untuk kesihatan jangka masa panjang? Alright. Doktor. Okey, saya nak kongsikan dua jenis saringan kesihatan. Satu, saringan kesihatan yang anda buat bersama dengan pekerja kesihatan di institusi kesihatan. Kamu pergi berjumpa dengan doktor, makmal dan sebagainya dan kamu buat saringan kesihatan. Yang kedua adalah kamu menyaring kesihatan kamu sendiri untuk diri kamu sendiri. Kamu tidak perlukan bantuan sesiapa. Anda tahu di mana kesihatan anda. Itu saya buat. Okay. So, dua jenis saringan kesihatan ni. Yang pertama, soalan berapa kerap kena buat doktor? Okey. Paling baik, pesakit yang paling baik, student yang paling baik yang buat saringan kesihatan setiap tahun. Yang sekurangnya setahun sekali? Terbaik setahun sekali, minimum. Minimum? Yang paling nakal 3 tahun sekali. Okey, tu habis malah tu. Tu dah habis malah dah tu ya, dah habis malah, dah paling nakal, tak sempat tapi pergi shell out sempat, pergi trip sempat. Ya Allah, pedihnya. Pergi beratur dekat kedai nasi lemak viral daripada pukul 4 pagi sempat. Doktor pun tengok benda-benda ni, video-video ni kami kurang pun tengok. kelempangan ni tu doktor. Konsert boleh pula duduk daripada pagi dekat stadium tu, ya boleh duduk. Tapi nak buat saringan kesihatan setahun tak sempat, 2 tahun tak sempat. So apa alasan dia tu kan? 3 tahun tu dah kena ingat dah suara celoteh Dr. Mala ni dah paling nakal dah kena check. Okay, so apa yang kamu perlu saring setahun sekali? Ujian darah, ujian air kencing, saringan lain seperti untuk penyakit barah, kanser, wanita ada saringan mereka tersendiri, lelaki ada saringan mereka tersendiri, termasuk saringan kesihatan mental.
Sangat-sangat penting. Betul, sekarang dah jadi satu topik yang orang bercakap, mental health ni. Correct. So, selagi anda tidak pergi ke institusi kesihatan, bercakap dan ada conversation dengan pekerja di sektor kesihatan, kemungkinan besar apa yang anda sedar tentang mental health kamu pun apa yang dibawangkan oleh makcik dalam WhatsApp group, apa yang diceritakan oleh pakcik, apa yang komen oleh netizen. Exactly. So, anda tidak tahu di mana beradanya kesihatan anda selagi anda tidak pergi berjumpa dengan profesional. So, yang terbaik adalah setiap setahun sekali. Ya, tak kisahlah on your birthday ke, ataupun setiap kali sebelum balik raya ke, ataupun setiap tahun sebelum pergi holiday ke. So pick one date yang kamu boleh buatkan setiap tahun. Waktu ni saya nak buat saringan kesihatan. Kalau nak contohi Dr. Mala, dulu saya selalu terlupa nak renew lesen memandu. Jangan bagi tahu traffic police officer. Tapi saya selalu terlupa sehinggalah mereka tukar benda tu. Jadi kita renew tu pada birthday kita. Ya, betul. Jadi berbaloi untuk ambil cuti on your birthday supaya you pergi reward yourself. On my birthday, I nak buat health screening because I want to be healthy. Saya nak menjadi sihat lebih lama, lebih panjang. So itu yang saya buat. So pada orang yang saya hantar birthday wishes pun, saya akan dekat saya punya GIF tu, saya dah letak dah buat medical check up ke belum. Sorry lah yang jadi kawan saya. Alright, so once a year, kalau yang dah 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, I'm very sorry. Saya tak tahu di mana level kolesterol anda, gout anda, uric acid anda, gula anda dan sebagainya. Kandungan gula semua kan? Correct. Ya, dan yang kedua, saringan yang paling penting ialah apa yang kamu cek setiap hari, berat badan anda, BMI anda, kesihatan gigi, kesihatan mulut, berapa kerap ada ulcer, kesihatan kulit kepala, ya, ada keluar ataupun tidak. Ini pun penting ya. Ini pun penting ya, kesihatan dari segi tekanan darah sekarang ni tak payah datang jumpa doktor untuk cek tekanan darah. Kalau pesakit saya memang saya tak cek langsung because something called white coat hypertension. So please cari device tu sendiri. Kita tak ada beg kuning ya, kita tak jual. Belilah sendiri, dapatkan, make sure setiap rumah, setiap office ada your own blood pressure machine. Ceklah sekerap yang mungkin. Paling kurang seminggu sekali, sebulan sekali. Make sure you tahu di mana kesihatan anda. So ini adalah saringan kesihatan yang saya sarankan, 2 jenis. One yang you pergi dengan sukarelanya berjumpa dengan doktor untuk dibebel. Dan satu lagi yang anda cek diri kamu sendiri. Dan ini sangat penting supaya kamu tahu di mana kesihatan kamu seawal yang mungkin. So kalau ada rawatan, kamu dapat rawatan yang paling simple, yang paling cepat, yang paling mudah, pulih pun cepat. Kalau kamu tunggu lambat, ya, bila penyakit itu makin advance, lebih advance. Contohnya kalau kanser. Kalau dah stage 4 dah. Correct. Kalau stage pertama, contohnya kita ambil kanser payudara. Kalau stage pertama, rawatan dia pembedahan sahaja. Settle. Bye-bye. Kalau stage kedua, dah kena pembedahan dan kemoterapi. Kalau stage ketiga, kita dah kena KIV untuk buat radioterapi, hormonal terapi dan sebagainya. So, makin advance, makin panjang rawatan, makin complicated rawatan. Makin berisiko. Correct. Dan makin anda biarkan, makin tinggi komplikasi. Kalau awal kita tahu kecil manis je, kita boleh bagi nasihat sama ada untuk reverse ataupun kita boleh bagi ubat yang paling mudah. Tapi kalau anda tunggu kecil manis tu dah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dah rosak buah pinggang, dah buta mata, dah bernanah kaki sampai kena potong, komplikasi makin banyak. So bertindak sekarang sebelum terlambat. Kita dah sembang tentang lifestyle. Kita sembang tentang pemeriksaan berkala. Macam mana kita nak seimbangkan pula dengan perlindungan takaful agar kita dapat mencapai kesempurnaan hidup dan juga kestabilan keuangan? Okey. Perasan tak? Struktur soalan ni sangat cantik tau. Sebab kita start dengan lifestyle. Okay. Tadi Tuan Ami cakap dengan saya about like perlindungan takaful. Okay. Normally orang tanya, okay, once you dah ada perlindungan takaful, you nak guna tak? Perkataan perlindungan takaful tu is basically not the real filter tau. Bukan penapis pertama tau. So filter sebenarnya? Penapisan pertama adalah lifestyle. Okay. Maksudnya you imagine tadi kita dengarkan yang Dr. Mala kata dalgona. Siapa tak buat dalgona time PKP kan? Jangan nak tipu Sebab saya pun saya lah tak buat sebab saya kerja. Saya buat dalgona tu. You imagine kita tak dapat nak keluar dari rumah, nak pergi ke KK, nak pergi ke, kita tak ada barang instrumen yang baik dekat rumah untuk cek berapa darah kita dan sebagainya. So the lifestyle yang ada tu, hari ni kita ambil gula, kita ambil caffeine, kita ambil Milo, angguk cameraman belakang kita sama tak? Sebab you imagine you pergi cafe, you pergi kedai makan, you minum air apa? Nescafe, teh tarik. And then you balik rumah, you tidur, you tak exercise.
saya sendiri tak exercise tau Tuan Amin. Okay. Even my husband suka makan daging. Okay. Wah, nak cubit daging. Dr. Mala dah jeling tu. Ya, betul. Tapi orang macam husband saya tu nampak je fit tapi dia ada kolesterol. Serius lah. Yes, dia ada kolesterol and kolesterol jahat. So maksudnya apa yang saya nak sampaikan kat sini, takaful is not the real orang kata protection tau. The real protection adalah cara lifestyle kita. Siapa nak guna takaful tu? I don't want to use it. Tapi the moment saya gunakan benda tu, I want the best treatment. Ya, ya. But at the end of the day, I don't want to waste my time duduk dekat atas katil, being a bedridden. I don't want that. Na'udzubillah. I want to see my kids, okay, being married. Ya, ya. I want to see that my kids, okay, lahirkan anak. Convocation. That is the real, orang kata bonus tau. Ya, The real, ya. orang kata special when it comes to... Kita tengok anak grade tadika pun dah nangis. Baru minggu lepas. Baru minggu lepas tahu tak? Because you know what, Tuan Amin? Last time saya bekerja di bawah satu akta. Okay, di mana orang berinsurans, okay, mencarum sok-sok. Okay. So I have been dealing like turun bawah, tengok orang baring atas katil. So real case. Minum air susu, minum orang kata tukar diapers. I don't want to be like them. Ya, ya. You know? Kita simpati dengan mereka lah. Yes, kan? yes. Kita simpati sebab dia ada cara inisiatif or proactive way how to tackle case dia. Tapi dia tak diberi kesempatan dan kesedaran tu. Ya, So that's why I need to take all those experiences to be here at Klinik Santai with Dr. Mala and Head of Claim Department with you, Tuan Amin. Oh, terima kasih. Okay? Untuk kita mengajar, educate people out there. Takaful, yes, is the protection, okay? But the real protection, adakah anda tu makan dalam keadaan yang sihat, hidup dalam keadaan aktiviti yang orang kata sukan yang sangat cantik. Kalau anda tak ada benda tu, what else you got? Apa you ada? So takaful is the place under Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. So that's why we are here today. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebab pasal akta ni maknanya undang-undang lah. Betul. Dan dalam undang-undang dia disebut ignorantia juris non excusat. Ya. Apa ignorance of the law is no excuse. Wah, kan ada doktor, ada undang-undang di sini ya. Okey, daripada ejen saya nak beralih kepada Puan Nurul. Sebab bila bercakap tentang claim ni mesti orang nak tahu apakah jenis-jenis penyakit. Jadi kita nak tahu kalau tadi real case dari segi pesakit. Now real case dari segi penyakit-penyakit dan nilai tuntutan yang telah dibayar pada tahun ini. Dan bagaimana takaful boleh membantu dalam kes-kes begini? Untuk Great Eastern Takaful memang kami membayar lebih 130 juta tahun daripada Januari 130 juta? Ya. Bukan ribu Bukan. Pada Januari sampai September tahun ni memang itu amount dia. Kita tapi yang ni hanya untuk plan untuk tuntutan perubatan je lah sebab kita ada banyak jenis tuntutan lain, tuntutan kematian, disability semua. Tapi untuk tuntutan perubatan memang lebih daripada 130 juta. Tu belum habis tahun lagi ni. Jadi kita punya melalui experience kita dalam kita punya claim record, kebanyakan claim daripada kanak-kanak, kanak-kanak respiratory illness untuk kes-kes respiratory illness, pneumonia, bronchitis, and untuk yang adult pula dari umur 25 ke atas, kebanyakannya sekarang ni banyak juga orang muda yang start ada penyakit kronik, penyakit hypertension, diabetik, komplikasi jantung. Yalah dulu kita dengar biasanya yang warga emas kan. Maknanya muda-muda pun dah ada penyakit kronik. Sekarang ni memang ada. Jadi untuk pihak kami memang kita punya pelan perubatan ni agak komprehensif. Dia memang boleh membantu dan menjelaskan kos-kos rawatan seperti charge bilik, kos untuk rawatan pakar, alat-alatan surgery. Ini adalah antara pelan-pelan yang terdapat di Great Eastern Takaful sekarang. So untuk kemasukan di hospital, antara charge yang akan dikenakan pihak hospital, kadang-kadang kita ada satu yang diminta oleh pihak hospital, nama deposit. So kalau contohnya saya nak masuk hospital, sebelum kita dapatkan surat jaminan daripada pihak insurans atau takaful, dia selalunya untuk mempercepatkan proses kemasukan ke hospital,
pihak hospital akan meminta deposit. Tapi untuk Great Eastern Takaful, kita ada rangkaian preferred hospital kita panggil yang akan waive tak perlu deposit. Tak perlu deposit. Tak perlu deposit. Dan kita ada additional value added service lah. Macam kita hantar bunga pada patient dan ya, adalah boleh buat story Instagram tu. Certain hospital even offer kalau dia ada teman dekat hospital dan kos untuk makanan peneman pun boleh. Yang tukang jaga pun dapat. Untung lah kan. So kalau klien yang tak guna kita punya guarantee letter ataupun surat jaminan ni, kalau dia ada klien yang boleh bayar sendiri, dia pun boleh submit beberapa dokumen lah, beberapa dokumen untuk submit under reimbursement panggil. So kita akan bayar semula. Jadi semua kita punya plan perubatan di Great Eastern Takaful, mereka juga ada kemudahan I Get Care. Get Care app, dia aplikasi boleh download di Play Store ataupun di App Store. App ni pun dia sebab kita semua dah digitalize, kita punya kad medical pun tak ada yang kad betul macam kad kredit card dah. Kita semua tunjuk dekat phone je. So, kita belajar daripada zaman KPQR. So dalam apps ni ada pelbagai informasi lah untuk membantu kita punya customer yang ada plan perubatan ni untuk tahu dia punya hard limit, room and board dia, hard charge ward dia, limit tahunan, gantung pada produk plan perubatan yang dibelilah. Ada tak contoh-contoh pengalaman positif di mana dengan takaful ni boleh membantu ramai orang? Yalah, bila kadang-kadang kos ratusan ribu, tapi pak cik mungkin nelayan je, jual sate je, tapi dapat membantu mereka. Ya, bila mereka yang ada kekangan kewangan ni, jika mereka mencarum dengan takaful dan juga ada pelan perubatan ni, bila dia admit dekat kita punya rangkaian panel hospital, dia tak perlu rasa risau. They have peace of mind sebab bila kita cover dia punya kos-kos rawatan, bil, semuanya kita boleh bantu untuk membayar lah. Bayar dahulu kalau ikut GL. Kalau dia boleh bayar sendiri dulu pun, dan kita boleh reimburse balik supaya dia tak adalah. Sebab saya ada kes yang ada orang meminjam daripada family untuk admit to hospital. So kes-kes macam ni dia boleh, kita kalau kes tu cover, then kita boleh reimburse balik pada klien lah. Itu yang Dr. Mala kata awal-awal tadi, ketenangan. Dr. Mala ada pengalaman peribadi pasal takaful? Yes, if I may, kalau nak sambung tentang pengalaman ni, saya pernah ada seorang patient ni, kes accident. So pesakit ni lelaki, so dia accident, datang patah tulang peha dan kecederaan dalam kepala. Dia baru mencarum takaful baru 3 hari. So diorang agak panik nak pergi ke hospital lain dan sebagainya, tetapi saya confirmkan pada mereka, saya yakinkan mereka boleh lepas claim takaful sebab untuk kes trauma dan accident, saya ingat ejen saya selalu ingatkan saya yang 24 jam dia akan cover. Bagus ejen tu So saya memang dengar kan bila orang terangkan kat kita, saya pun banyak tanya. So I ingat, so I confirmkan untuk mereka, I assurekan sebab itu ketika emergency. Ejen dia tak sempat sampai, mereka sangat panik pada ketika itu. Benda perlu segera kan? Betul. Dan kita perlu segerakan rawatan pesakit tersebut sebab dia ada kecederaan dalam kepala. Kita dah ada semua fasiliti kemudahan di hospital itu, nak transfer apa semua melambatkan. Jadi saya confirmkan, saya yakinkan mereka dan kita proceed. Dia memang sembuh sepenuhnya lah lepas tu. Alhamdulillah. Cuma waktu follow up tu, wife dia datang jumpa saya balik dan saya ingat sampai sekarang sebab dia bawa peluk kuning untuk saya. Weh, serius lah? Buat teman peluk kuning ke? Kan. Sedap. So dia ucapkan terima kasih sebab dia kata dia sendiri pun tak yakin waktu tu boleh lepas ataupun tidak guarantee letter sebab baru 3 hari. Tetapi seperti yang dia katakan, waiting time untuk kes trauma dan kemalangan adalah 24 jam dan sebab dia memang jujur dan sebagainya, memang lepas claim dia. Ya, sebenarnya kalau saya nak tambah sedikit Tuan Amin, ramai orang kata
pencarum kat luar sana yang ada sijil orang kata takaful, tapi takut nak guna tau. Dia dah ada tapi takut nak guna. So somehow ada satu kes yang dekat di hati saya baru saja terjadi, which is dia ada orang kata servicing agent, okay? Tapi dia tak yakin nak guna. Dia tak confident Yes, lah. dia tak yakin sebab yang kesiannya dia takut sebab yang kesiannya anak dia ada isu dekat kaki tau. Saya ingat macam kes-kes yang biasa, contoh macam pernafasan akut ke kan, macam pneumonia ataupun bronkitis dan sebagainya. Dia ingat macam tu. Tapi bila dia kongsi video dekat saya, Rupanya? anak dia tak boleh nak berjalan dengan baik. Umur apa? 3 tahun. Okey, bayi anak saya. 3 tahun sepatutnya tak ada masalah berjalan. Dia Bayangkan tinggi. anak yang sihat, okey, demam pun sekali 2 je setahun, tiba-tiba dia hantar video memang anak tu tak boleh nak berjalan dengan baik. Okay, so bila tak boleh jalan dengan baik, so dekat situ tugas kita as a advisor like, okay, ini yang kita ada. Preferred hospital ini yang kita ada. Ini yang kita boleh bagi. Apa yang tak perlu kita bayar dulu. Okay, menggunakan pelan yang sijil dia ada, dah mencarum 2 tahun. Alhamdulillah, GL dia isu dikeluarkan. Yang paling meruntun hati saya adalah bila dia bagi video dan dia sampaikan yang ada kes di mana yang kemungkinan anak tersebut kaki dia ada sign of lumpur tau. Kalaulah kita tak yakinkan kita punya pemegang orang kata sijil, mungkin dia tak dapat the best treatment dekat private hospital. Cik baik dia ada upaya je. Itulah tugas advisor sebenarnya. Alhamdulillah. Betul. GL pun kalau kita nak walaupun 24 jam ke ataupun 3 hari ke ataupun 2 tahun ke, dia mesti ada terms and condition. Alright. Asalkan masa kita mula apply untuk coverage tu, kita punya medical condition dah share, dah jawab soalan yang betul dengan betul lah semasa dalam proposal tu. Jadi itu sangat penting. Disclose your medical condition. Kalau ada sometimes kan ada GL yang tak boleh diluluskan, ada kes-kes yang masa nak masuk GL lah, masa tu lah kita tahu yang dia ni ada medical condition yang tak pernah disclose dalam proposal form. Yang ni yang sangat penting. Itu dia masalah kadang-kadang. So itulah orang kata tugas di kaca mata advisor, di mana sebelum kita nak sign up sesuatu polisi ataupun sijil tersebut adalah kita kena pastikan yang dia telah melengkapi semua soalan-soalan yang ada tu. Okey, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, okey, anda semua boleh hubungi orang kata semua takaful advisor yang anda percaya untuk dapatkan konsultasi. Cakap pasal menghubungi Dr. Mala kan, sebagai pengguna pula kan, sebab saya sendiri pun banyak buat training untuk ejen-ejen takaful ni kan. Antara bendanya ialah kita kena customize mengikut keperluan klien. Soalnya macam mana klien nak tahu keperluan yang sesuai apabila nak mencarum takaful? Saya bukan ejen insurans walaupun saya what do you call that, pencarum saya ada nama saya pencarum Okay, saya pencarum. Bagi saya perbezaannya adalah berapa banyak risiko anda, berapa banyak orang yang bergantung kepada anda dan apakah tanggungjawab yang kamu ada. So the first day saya masuk bekerja sebagai seorang doktor, saya dah pastikan walaupun saya bekerja sebagai doktor di hospital kerajaan, akses saya kepada rawatan lebih mudah, lebih cepat. Saya pastikan saya ada perlindungan because the day saya bekerja, ibu bapa saya mula bergantung kepada saya. Mereka berasakan beban mereka berkurang, menurun sebab anak dah semua ada pendapatan sendiri. Maka mereka rasa macam yes, abah dah bersara. So jika something happens to me, takkanlah nak suruh mak ayah saya kerja balik. So saya mencarum kerana saya sayangi family saya. Saya mencarum sebab saya tak kisah anything happens to me, but I want to make sure orang yang sayangi saya ni ada something. So saya rasa keperluan dan kesesuaian adalah yang pertama bergantung kepada tanggungjawab dan risiko kita dalam hidup. Apakah nature of pekerjaan kita. Semakin berisiko kerja kita, semakin besarlah plan kita patut ambil kan? Pada pendapat saya, yes. Contohnya, orang yang memang hobi dia hiking, cycling. Jadi risiko kamu lebih tinggi. Daripada yang duduk saja ni. Daripada yang duduk saja. Pekerjaan ni dari segi risiko. Dari segi risiko. Okay. Jadi kalau contoh, orang yang bekerja, monthly gaji dia RM5,000. Jadinya dia punya komitmen pun RM5,000 lah kan. Okay, so if anything happens, dia kenalah kalikan. Contohnya dia tak kerja 6 bulan, dia tak kerja setahun. Dia kena kalikan dengan pendapatan tu. Dan kalau ini overhead banyak, maintenance tinggi ni. Correct, maintenance.
So kalau dia gaji dia 5,000, dia ada anak 2 orang, anak dia seorang 4 tahun, seorang 6 tahun. Contohnya dia, yalah mati ni bila-bila boleh sampai. Ya, kita tak tahu. Tak payah fikir pasal penyakit lah. Terpijak batu pun dia mati. Betul. Siapa nak jaga anak kita? Yes. Apa akan berlaku? So kedua-dua anak nak belajar dan sebagainya kan. Jadi bagi saya kena kira kat situ. Lagi besar kita punya tanggungjawab, lagi besar kita punya perbelanjaan, dependency for me. Kos tanggungan. Correct. So bagi saya, bila mak ayah saya je, pelan saya besar ni. Bila saya berkahwin, saya besarkan sedikit. Bila saya anak sulung, saya top. Besar lagi. Sebab polisi ni bukan, I think Puan Eja boleh explain. Polisi ni bukan sekali beli tau. You have to update dan upgrade mengikut kita punya life. Keperluan semasa. Correct. Macam beli kasut lah. Makin macam beli baju kan. Waktu XS kita beli XS. Kalau dah makan lebih jadi MM lah. Bila dah jadi LL lah kan. Lepas PKP dah buy XL lah. Betul lah. Tak boleh nak masuk dalam S juga. Tak boleh. Jadi sama juga dengan polisi dan juga perlindungan. Lagi besar risiko kita. Lagi kita kena upgradekan benda tu. Because kalau 2009 waktu saya masuk kerja tu, something happens to me yang memerlukan jaminan adalah 2 orang je. Mak, ayah saya, adik saya tengah belajar waktu tu. Lain ni lagi besar. Jadi bagi saya mengikut berapa orang yang dependent on kita, berapa banyak tanggungan kita dan apakah risiko yang saya ada dalam hidup dan macam Puan Eja kata, gaya hidup kita. Dah tahu dah aku ni tak jaga mulut kalau raya. Ketupat lemang semua benda. Habis lah daripada puasa tu M, lepas raya XL. Mungkin kita bertanya Puan Nurul kan, lepas raya kan Puan Nurul, berapa ramai orang masuk sebab diabetik lah kan? Biasanya musim apa paling ramai claim ni? Ya, betul juga. Kalau ikut trend memang pun lepas hari perayaan, lepas Chinese New Year, lepas hari raya, memang masuk hospital lah. Aduh. Maka sibuklah ejen-ejen kan. So, Doktor lagi sibuk Doktor lagi sibuk. Cuma saya nak tambah kesibukan Puan Eja sebab dia gini. Okey. Ramai orang ingat dia ginilah. Contohlah bila dapat PM di Facebook ke Instagram ke daripada ejen takaful kan. Terus dia macam lantak ada blog kan. Sebab mungkin kadang-kadang skill mendekati klien pun perlu di-upgrade kan. Jadi antara benda yang nak ditekankan ialah apa peranan ejen takaful ni bila berjumpa dengan klien-klien ni memberi awareness. Sebab saya nampak sekarang masyarakat dah mula nampak. Yes, betul. Macam dulu, bayar-bayar pun mana dapat. Kan? Dia ingat buat simpanan. Okay. Apa pandangan, apa komen Puan Eja? Okey, buat pengetahuan Tuan Amin, saya berhenti kerja waktu pandemik. Okey, saya berhenti kerja di company yang lama sebab it's a conflict of interest. Meaning to say I cannot do 2 different job because under the same thing. Okay, that is a insurance. Masa dekat company lama dah buat dah takaful? No, it's under which is kita yang cara wajib tu which is Akta 4, Pertubuhan Keselamatan Sosial. So basically we talking about the same thing which is insurance dan juga perlindungan. Okay, so it's a conflict of interest lah. So I cannot do 2 different job ataupun the same orang kata protection sebab I kerja di bawah akta yang wajib. So that's why I left. Okay, so once I left, okay, kalau last time kerja I adalah I kena attend orang yang dah terkena bencana, orang yang dah memang sakit, there is nothing that I can help, okay, to be proactive. So the early intervention adalah I need to create the awareness. So another one yang I divert ni, which is another new industry, which is takaful ataupun insurance ni yang you guys ambil adalah how I need to create the awareness. So lain dia punya challenging dia, okay. So that's why my approach adalah melalui educate, okay, and I'm not talking about like how caruman you berapa you bayar. Okay, I'm talking about more in terms of compliance ataupun in terms of after service. Okay, perasan tak tadi Dr. Mala ada cakap there is one client yang 3 hari ambil and then dia takut nak guna. Kenapa dia takut? Sebab dia rasa tak percaya tau. Mungkin ada tak amount yang dia kena keluarkan duit lagi. Ada tak amount? Dia orang takut. Walaupun ada tapi dia orang takut. Dia kurang yakin. So mean to say they need us to assist. Okay, assist claim tersebut, assist GR tersebut. I pernah dengar tau orang komen, sok nak tahu claim baru tahu how quality you are. Betul. The moment you doing the claim, the moment you submit the quarantine letter, the moment that you pass all the documents, that was the moment orang kata how you measure you punya kerja macam mana. So to orang kata advisors out there, I tahu ramai orang macam I, okay? No matter how top you are, how title, the big title yang you receive, recognition and so on, actually the viewers out there, dia perlukan orang kata genuine or transparent servicing tau. You ingat klien je boleh reject you? Tidak. Takaful or even sebenarnya you punya polisi tu boleh reject you balik. So that's why we don't need to be orang kata sad, orang kata down because at the end of the day,
no matter how good, how orang kata quality you are, you cannot contest the compliance. Okay, sebab tu kat luar sana, bagi chance, peluang dekat ejen luar sana untuk bagi the best consultation dan reject lah kami kemudian. Tak ada masalah. Maknanya sebelum reject, dengar dulu. Cuba kan, nak fahamkan term tau Tuan Ami, because you as a host, okay, maybe you got another hakiki, doctor as a doctor, and head of the department of course ada punya term kan. Talking about like saya punya pencarum, ada yang clean dan lori, you know, ada yang housewife, ada yang orang kata cikgu. Diorang tahu mengajar, diorang tak tahu terms of takaful. You cakap GL, diorang tak tahu on the right spot. So that's why they need us to gunakan bahasa pasar, how to make sure that you faham sebelum you nak guna. It's something, a peace of mind for you. Okay, menjawab kepada Dr. Mala, different plan got different rider, different orang kata coverage and whatsoever. Perkataan cover, somehow they tak go for your expectation. So you need us to assist you, then reject us after that. Kalau nak reject lah kan. Because kefahaman dia penting. Dan mungkin saya yakin ramai juga tak tahu. Sebenarnya mana-mana takaful provider ni, syarikat-syarikat takaful, dia invest banyak tau untuk melatih ejen-ejen takaful agar mereka ada daya kompetensi yang tinggi. Jadi apa peranan sebenarnya ni ejen-ejen ni memberi kesedaran, orang Kelantan kata awareness kepada para pengguna ni? Silakan. Okey, untuk pengetahuan Tuan Amin, okey, tahun depan kita punya authority atau kata regulator lah kan, dia akan memperketatkan syarat untuk menjadi takaful advisor. Okey, this is something orang kata very looking forward. Okey, bagus sangat. Sebab apa tahu? Kita perlukan orang kata servicing ataupun orang kata claim tu sangat smooth. Okay, the moment kita nak tahu how quality kita punya kerja adalah the moment bila kita submit sesuatu tuntutan. Okay, the moment kita hantar surat jaminan dekat hospital, adakah boleh lepas ke tak boleh lepas ke, itu yang menentukan how kita punya consultation daripada awal sebelum kita nak sign up sehinggalah kita nak menggunakannya. Jadi dekat sini, kenapa ada orang kata syarat yang sedemikian untuk memperketatkan lagi adalah sebab kita nak melatih yang kita ni adalah merupakan satu profession yang seangkatan dengan profession yang lain. Contoh bukan biasa-biasa lah. Ya, contoh macam engineer, doktor kan. So, it's something yang kerja yang berat sebenarnya. Alhamdulillah. So, I'm really looking forward untuk orang kata diadakan syarat yang sedemikian supaya kita boleh menekankan kepercayaan kepada pengguna di luar sana untuk mengambil orang kata sijil takaful yang sesuai dengan diri anda. Oh, Masya Allah. Puan Nurul, sejauh mana peranan ejen ni membantu klaim tu dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna? Pernah tak berhadapan dengan hiccup? Klaim tak boleh nak buat sebab apa? Kadang-kadang ejen mana pula kan? Ya, ada juga kes-kes macam tu. Tapi kebanyakan ejen kami, dia memang bekerjasama dengan kita punya customer. Kita pun ada additional support lah dekat para ejen untuk submit claim documents melalui online. Okay, tak semestinya hanya bergantung pada ejen sahajalah, tapi ejen mesti boleh membantu customer yang nak buat claim untuk guide dia apa medical report nak, semua kan, dokumen mana original receipt yang kena simpan supaya kita ada listing tu dalam kita punya corporate website, semua ada. Semua di hujung jari sahaja kan. Nak tak nak je. At the end of the day, like saya faham kan, macam okay, maksud intipati dia macam ni lah. The polisi yang anda beli, walaupun advisor anda dia macam ada masa kejap timbul tak ada sebagainya, you have to know that polisi you di bawah company. Okay, company yang pegang the polisi. So that's why you need to know the plan yang you ambil tu suit to your, orang kata, keperluan you. Regardless lah you ada ejen yang proaktif ke tak proaktif ke, janganlah bila ejen tak ada you lepaskan polisi. Rugi you punya waiting period. So that's why we do have another authority yang berdaftar. Okay, so that's why menjawab soalan, yes, kita ada features like online which is you can do by your own. But at the end of the day, kita penat dengan kerja, kita sibuk dengan kerja. So that's why we need somehow agent to, orang kata, advise you. Tapi tak ada masalah. You can reach all agents out there walaupun dia bukan servicing agent you, because cara dia sama kan? Cara dia sama. Baik. Saya rasa macam apa cepat kita punya discussion tak terasa kan? Bila orang perempuan bercakap macam tu. Tak apa kan? Okey doktor, dalam pusingan akhir ni, apa kata-kata doktor dalam kita nak merumuskan tentang takaful pada pandang sudut doktor, ejen dan juga claim? Silakan doktor.
bagi saya takaful ni bukannya satu benda yang kita buat bila kita ada masa, benda yang kita settlekan bila kita ada keinginan dan sebagainya. Pandangan saya terhadap takaful from day one, even waktu saya mula-mula bekerja dahulu, adalah takaful adalah satu keperluan. Ia adalah sesuatu yang bagi saya, sesiapa dalam dunia ini yang ada risiko perlukan perlindungan. So every human being daripada bayi baru lahir, baru bila merangkak tu pun terhantuk tu barulah sudah nak pergi hospital mana. So everybody ada risiko. Sesiapa yang ada risiko mesti ada perlindungan. Kalau setiap kereta kena ada perlindungan dan ia diwajibkan, maka setiap orang bila kita ada tanggungjawab, kita ada risiko, kita kena wujudkan takaful ini supaya as I said before, kita boleh tenang. Kalau kita perlukan rawatan, kita boleh dapatkan dengan lebih cepat, lebih mudah, dengan teknologi yang lebih maju, dengan pilihan yang kamu nak. Saya nak pergi hospital ni, saya nak doktor ni, saya nak bilik macam gini. So kalau kamu mahukan, kamu nak empower kesihatan kamu sendiri, kamu nak take charge of kesihatan kamu sendiri, kamu nak buat yang terbaik untuk diri kamu, kesihatan kamu, keluarga kamu, maka ia adalah satu keperluan. Dan dia bukannya keperluan yang statik tau. Beli gajah putih satu letak tengah-tengah rumah, cantiknya rumah aku. No. Kalau macam ejen saya, setiap kali dia tengok ada upgrade dalam my life, dia akan hello. You have to increase, dan dia akan bebel-bebel lah. Dia tahu saya mengandung je, dia dah mula bebel lah. Ada baby ni. So ia juga sesuatu yang kita kena seimbangkan dan kita kena upgrade dan update mengikut apa yang berlaku dalam hidup kita. Kalau baju kita tukar, kalau kereta kita tukar, maka perlindungan pun apabila tanggungjawab bertambah, risiko bertambah, dunia ini makin berisiko, maka lengkapilah diri anda dengan perlindungan yang sepatutnya. Sebab sebagai manusia, sebagai mak ayah, sebagai anak, sebenarnya kadang-kadang kita bersedia kalau ada apa-apa ujian yang datang, kesusahan ke, kecacatan ke, mati ke, kita bersedia. Saya bersedia. Saya tahu ia semua tidak dapat. It's all takdir. I accept that. Tetapi untuk orang yang bergantung kepada kita, we have to be fair to them. Kita kena sediakan. Kalau sekarang kita dah manjakan anak-anak kita dengan segala yang kita berikan, if anything happens to me, saya pastikan anak saya ada perlindungan, maka ia adalah keperluan dari kanta mata seorang doktor. Nampak doktor ni dia bagi kanta terus abang kaca dah. Tak ada kaca-kaca dah. So maknanya sebut sayang bukan sekadar di bibir sajalah. Kena ada bukti. Yang ni lah. Yes. Okey, Puan Nurul, last words. Okey, untuk bahagian saya just nak ingatkan semua yang claim ni kami bayar dari Takaful Fund. Jadi Takaful Fund ni all the donation daripada semua kita punya participant. Jadi pihak claim memang perlu screen semua sebelum kita membayar apa-apa claim. Jadi pastikan semua yang membeli pelan perubatan dengan kita faham apa yang kamu beli. Jangan main beli buta je. Jadi tanya lebih-lebih sikit dekat ejen ke apa ke kan. Tak apa kan. Tak apa, dia orang akan boleh explain. Dan last sekali kalau boleh ambil pelan perubatan ni semasa masih sihat. Okay, terima kasih Puan Nurul atas kesimpulan tadi. Apa pula kesimpulan daripada Puan Eja? Okey, kesimpulan yang saya nak sampaikan kepada pengguna kat sana, sijil takaful ni adalah satu benda yang kita tak nampak. How come kita boleh sign up dalam masa 5 minit? How come kita boleh sign up through phone? Okey, maksudnya kat sini ada banyak benda yang kita tak tahu. Contoh macam saya, seorang wanita, ada isu last time dengan kereta saya tau. Saya punya aircon tak working. Okey, saya pun gelabah pergilah workshop kan. Saya percayakan mekanik tu, mesti tolonglah kena saya. kan? Saya hampir nak kena cong, tapi saya call my husband. I punya kereta aircon not really working lah. You sabar jap. You tunggu you bawa balik kereta tu dulu sebab I takut you kena cong. Nampak tak? Rupa-rupanya? Maksudnya rupa-rupanya aircon saya tu memang saya tak hidupkan. Inilah perempuan. Maksudnya kat sini adalah kerja hakiki kita adalah berbeza. Ya, betul, contoh betul. Dia adalah seorang pensyarah. Dia adalah seorang cikgu. Dia adalah seorang Doktor. orang kata kelindan lori. How come kita nak expected that dia punya term sama dengan term kita? Jadi kita perlu ambilkan masa untuk sama-sama sit down and go through orang kata the term-term yang ada, adakah sesuai ke tidak dengan keperluan anda. Kalau dah sudah orang kata dah dengar, orang rasa macam sesuai ke tak sesuai, ambil lah. Kalau tak sesuai tak apa, janji you dah ada value tersebut. Jadi
bagi kami peluang untuk orang kata konsultasi bersama. Okey, peluang tersebut adalah nak berikan kepada anda dari segi pengetahuan, daripada segi solusi. Kalau tak sesuai tak apa. Okey, rejectlah kami. Tak ada masalah. Yang penting anda, okey, kita tak nak ambil kesempatan di sebalik ketidaktahuan anda. Ya, yang penting dengar dulu. Ya. Listen with your heart, not with your ears. Ya, betul-betul. Baik. Panija, Dr. Mala dan juga penurut, terima kasih banyak kerana bersama pada malam ini. Pada anda semua yang sedang menonton, pastikan anda berikan soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah akan dijawab pada episod akan datang bila pada tanggal 14 Disember pada waktu yang sama, pastinya di TikTok dan juga Facebook Great Eastern Takaful. Dan pada anda semua juga, setelah kita berbincang, kita bersembang semua ni, mari kita renung satu hadis Nabi SAW. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sebut al-mu'minun qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Yang bermaksud seorang mukmin yang kuat, yang sihat, disukai dan juga lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah, yang sentiasa sakit manjang. Fikir-fikirkan. Jumpa lagi dalam Klinik Santai. Samin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.